tanggal 9 Februari 2024, Malaysia telah digemparkan, telah dihebahkan dengan satu keputusan Mahkamah Persekutuan yang mana telah membatalkan 16 seksyen atau provision di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Negeri Kelantan. Rentetan daripada itu, banyak pihak telah memberikan pandangan, telah memberikan komen tentang perkara ini. Ada pihak yang menyatakan bahawa ini adalah satu perkara yang membangunkan institusi undang-undang di negara kita. Ada pihak yang menyatakan bahawa institusi agama Islam, undang-undang syariah Islam telah mati, telah terhakis. Dan oleh itu pada hari ini, dalam segmen Hitam Putih Kelabu ini, kita akan cuba tenteramkan keadaan ini. Kita akan berbincang tentang isu ini bersama panel-panel ahli-ahli dalam perkara ini yang kita bawa pada hari ini untuk berbincangkan. Yang pertama, saya perkenalkan panelis kita yang pertama, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Saya. Apa khabar, Prof? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih datang ke hari ini. Prof. Syamrahayu ini saya percaya seorang individu yang telah melahirkan bukan ratusan tapi ribuan pengamal undang-undang di negara kita. Yang kedua, kita bersama dengan Yang Bahagia Major General Bersara Datuk Seri Jamil Khair bin Baharul. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih datang ke segmen hari ini. Baik, secara ringkas, saya cuba bawakan isu ini secara terbuka kepada panel dulu ya. Dikatakan bahawa 16 kesalahan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan ini, dengan kata lain, telah memberikan beberapa kesan kepada institusi undang-undang syariah di Malaysia. Boleh Datuk Prof berikan secara ringkas, apakah benar keputusan ini telah menghakis kuasa Mahkamah Syariah di negara kita? Okey, terima kasih Aiman untuk soalan tu. Perkara pertama yang kita perlu faham dahulu ialah tentang apakah keputusan itu. Bila kita nak kata dia ada, nak jawab persoalan sama ada ianya telah menghakis kedudukan Mahkamah Syariah atau institusi perundangan syariah di Malaysia ini, kita perlu lihat tentang kes itu sendiri dulu ya. Apakah keputusannya dan adakah segala kefahaman dalam kalangan khalayak itu sebenarnya benar-benar berlaku ya. Jadi kes ini merupakan satu kes yang melibatkan satu petition. Petition ni adalah seolah-olah dia seumpama permohonan lah, bahawa Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk menggubal 20 seksyen di dalam enactment jenayah syariah nombor 1 di negeri Kelantan. Jadi persoalannya ialah tentang kuasa Dewan Undangan Negeri. Ia tidak mempersoalkan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah ataupun dia tidak mempersoalkan tentang hukum syarak. Hukum syarak tadi dibincangkan, Prof. Hukum syarak ada dibincangkan, cuma ianya bukan persoalan mempersoalkan hukum syarak. Okey, jelas. Ia adalah mempersoalkan sama ada Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal beberapa peruntukan yang pada awalnya 20 peruntukan dan kemudiannya digugurkan 2 peruntukan dan kemudian dibawa dalam pendengaran Mahkamah Persekutuan itu 18 peruntukan dan kemudiannya dikatakan 16, tapi pada saya bilang itu sebagai 17 section yang dikatakan tidak sah kerana Mahkamah memutuskan bahawa Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal seksyen-seksyen terbabit kerana seksyen-seksyen terbabit itu terjatuh ataupun berada di bawah bidang kuasa parlimen. Jadi jelas apabila sesuatu perkara itu berada di bawah bidang kuasa parlimen, maka Dewan Undangan Negeri tidak boleh lagi menggubal undang-undang tersebut ya.
Jadi persoalan kata dia keputusan itu telah menghapuskan atau mematikan ataupun mengurangkan kuasa Mahkamah Syariah itu, kita perlu teliti dengan baik dan kita mesti rapi dalam memberikan pandangan. Baik. Tadi Datuk ada sebut tentang ada bidang kuasa Mahkamah Persekutuan, bidang kuasa pusat persekutuan dan juga bidang kuasa negeri. Boleh Datuk jelaskan sedikit apa tu bidang kuasa persekutuan kalau ikut Perlembagaan Persekutuan dan juga bidang kuasa negeri yang dikatakan jadi isu dalam kes ni? Okey, sebagai sebuah negara persekutuan, kita mempunyai sebuah perlembagaan. Perlembagaan ini merupakan undang-undang tertinggi negara. Sebagai undang-undang tertinggi negara, ia juga adalah perjanjian antara negeri-negeri. Jadi antara perkara yang kita persetujui semasa kita mencapai kemerdekaan dahulu ialah kuasa-kuasa antara persekutuan dan negeri itu dibahagi-bahagikan. Itu kita panggil pengasingan kuasa antara negeri dan persekutuan. Antara pengasingan kuasa tu, kalau kita lihat dalam sebuah negara, dia ada 3 perkara penting lah, iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Jadi kuasa perundangan ini dinyatakan dengan jelas pengasingannya. Begitu juga dengan kuasa eksekutif. Apa yang menjadi persoalan dalam perbincangan kita berkenaan kes yang dimaksudkan ini ialah pembahagian kuasa perundangan. Dinyatakan dalam jadual ke-9 senarai 1 disenaraikan perkara-perkara yang berada di bawah bidang kuasa parlimen. Dan senarai kedua atau dikenali juga sebagai senarai negeri dalam jadual ke-9 itu ialah bidang kuasa yang diberikan kepada negeri. Walaupun begitu, terdapatlah beberapa peruntukan lain dalam teks perlembagaan itu tentang pengecualian-pengecualian. Tapi secara umumnya bidang kuasa itu dibahagikan antara negeri dan persekutuan, dan senarai yang ketiga itu adalah senarai bersama yang mana negeri mempunyai kuasa untuk membuatnya. Begitu juga dengan persekutuan. Jika ada pertembungan antara kedua-dua undang-undang, maka undang-undang persekutuan itu menjadi undang-undang yang tinggi. Jadi dengan kata lain, kalau ada pertindinan antara negeri dan persekutuan, Mahkamah Persekutuan akan prevail bagi Datuk. Undang-undang persekutuan. Undang-undang persekutuan. Baik, saya pergi kepada Datuk Seri Jamil. Tadi kes ini isunya adalah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Negeri Kelantan. Kenapa 1? Sebab ada enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2. Kanun Jenayah Syariah 1, kalau ikut, dia banyak membincangkan tentang kes-kes yang dikatakan sebagai takzir. Kanun Jenayah Syariah 2, hukuman hudud dan kisos. Jadi dalam kes ni, banyak pihak-pihak yang menyatakan bahawa hukuman takzir itu adalah bukan hukuman dengan kata lain, ialah bila diberikan kuasa takzir sahaja, agama Islam punya kuasa ini telah terkikis sedikit, Datuk. Dan di mana takzir ni sepatutnya di bawah kuasa syariah tapi diberikan kepada kuasa sivil. Boleh Datuk huraikan sedikit? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan petang ini dalam segmen hitam putih dan satu lagi penyakit dia kelabu. Kelabu ni adalah satu perkara yang kita blur di tengah-tengah tu. Antara putih kita nampak mudah, antara hitam pun kita nampak mudah. Yang nampak payahnya di kelabu ni. Jadi saya nak sebut saudara Aiman, moderator kita, dan sahabat saya Prof Syam Rahayu telah pun menyebut secara jelas bahawa perlembagaan negara telah pun meletakkan satu neraca pertimbangan mengenai undang-undang yang sangat jelas. Sebab itu disebutkan tadi bahawa dalam senarai jadual 9, senarai 1 ialah senarai yang berkaitan dengan persekutuan, urusan-urusan undang-undang di bawah perlembagaan. Dan peruntukan bawah perlembagaan juga menyebut bahawa senarai 2 adalah merupakan senarai yang jadual 9 tadi. Senarai 2 adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan pihak negeri. Dan di peringkat persekutuan kita faham bahawa ia digubal melalui parlimen. Dan kemudian di negeri
digubal di peringkat Dewan Undangan Negeri masing-masing. Tapi prosesnya memang saya rasa dia sangat-sangat mengikut peraturan, sehingga kemudian setelah penggubalan diluluskan, dibahas, dilulus di peringkat parlimen, barulah diangkat kepada yang di-Pertuan Agong di peringkat parlimen, dan di peringkat negeri pun begitu juga DUN dibawa kepada peringkat sultan negeri masing-masing. Dan saya melihat sebenarnya dalam hal yang seperti ini kita sangat-sangat jelas bahawa penghakiman yang dibuat yang sebagaimana disebutkan tadi 9 hari bulan Februari ataupun orang panggil juga Black Friday. Saya fikir kita kena faham secara tuntas dan secara jelas kan. Ini urusan yang berkaitan dengan petition. Petitionnya ialah yang dibawa oleh satu nama yang dulu tak berapa sangat dikenali, tetapi bermula daripada 9 hari bulan nama itu menjadi besar. Tak perlu saya sebutlah kod nama itu pun semua al-maklum. Jadi kalau saya katakan itu menjadi besar begitu keadaannya, bukan disebabkan kerana hal yang telah pun diberikan kuasa. Yang patut kita kena faham, yang ada dalam mahkamah syariah ada 3 jenis kesalahan yang disebutkan dalam mahkamah syariah. Satu dipanggil dengan kesalahan hudud. Yang kedua, kesalahan yang dipanggil qisas. Kesalahan yang ketiga ialah ta'zir. Dan hudud ni ada ulama mengatakan hanya 6 perkara, dan ada yang mengatakan 7 campur dengan buruh, iaitu pemberontakan. Dan ditambah di dalam qisas, kutiba alaikumus qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Disebutkan bahawa walakum fil qisas itu hayatun, pada qisas itu bunuh balas itu adalah ada di sana kehidupan. Dan faman ufiya lahu min akhihi, adapun bagi orang yang mendapat pengampunan daripada saudara ataupun disebut dengan ahlud dam ataupun ahli keluarga yang terikat dengan penyebab yang pembunuhan itu sebut berlaku, maka dibayarkan dengan diat di situ. Saya dalam bab ini saya telah pernah waktu saya berada di kementerian dan sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri dahulu, saya pernah bagi pandangan, kalau tak tepat Prof Syam tolong betulkan, di mana ada debate dibincangkan ahlud dam ini ataupun ahli keluarga waris yang memberikan keampunan ni, ulama ada bincangkan siapakah yang termasuk dalam waris tadi dan sebagainya. Adakah orang yang layak makan harta saja pewarisan ataupun luar lebih daripada itu dan sebagainya. Yang itu lain perbincangan. Tapi saya katakan bahawa oleh kerana di sana ada perbezaan dalam mahkamah persekutuan, di mana dalam mahkamah persekutuan tak ada pengampunan ni dibuat oleh aludam. Tapi saya kata boleh ke tidak kalau kita kreatifkan sikit bahawa di sana ada pardon board, lembaga pengampunan. Dalam pardon board itu sebelum diangkat ke peringkat yang tertinggi, kalau di negeri katakan ialah sultan negeri masing-masing, kalau di pusat ialah kepada Pertuan Agong, maka waktu itu dibawa juga dalam pandangannya, dibawa bersama dengan ahlud dam ini, ahli keluarga yang waris yang tadi ni, sebagai mungkin masukkan hanya dalam arahan yang tak memerlukan sehingga sampai pindaan perlembagaan sebagainya. Ini satu perkara yang sengaja saya lontarkan untuk kita fikirkan, supaya kalau ini boleh berlaku, maka di sana ada hukuman yang di dalam mahkamah sivil, yang di sana hukuman bunuh, dibalas bunuh sebagai contoh dulu. Ambil yang klasik lah, Mona Pendi, Prof ya. Jadi contoh-contoh yang macam ni boleh kita bincangkan, tetapi di peringkat pakar-pakar perundangan dan sebagainya. Okey, baik. Oleh kerana hudud dan qisas ini 2 perkara, dan selebih daripada 2 kesalahan yang disebut di 2 di sini, semuanya lah di bawah takzir. Maka balik kepada persoalan yang kita bincangkan tadi, adakah hukuman di dalam mahkamah syariah diambil alih?
tadi disebutkan bukan soal pengambilan alih. Prof dah katakan kepada kita ialah persoalannya ialah sudah berlaku di sana kuasa negeri dan sudah diperjelaskan di sini kuasa persekutuan. Maka penghakiman yang telah dibuat pada kes yang petition yang telah dibawa di Nik Ilin ini adalah kes yang berkaitan dengan disebutkan bahawa nak membetulkan balik ataupun kuasa-kuasa di antara negeri dan persekutuan. Jadi ini pandangan awal lah. Jadi yang isunya adalah pertindinan. Kalau kita boleh katakan pertindinan ke apa? Saya fikir pertindihan atau pertindanan itu tak tepat. Sebab yang dimohon oleh petition tu ialah inkompetensi, bukan inkonsistensi. Ialah inkompetensi, maknanya Dewan Undangan Negeri tak boleh buat, dia tidak ada kompetensi. So dalam perlembagaan, kalau baca betul-betul penghakiman tu juga menyatakan begitu dan jelas sekali bahawa tidak ada persoalan sama ada dia dah ada kesalahan-kesalahan tu sudah wujud dalam kanun keseksaan atau undang-undang berkaitan, contoh gangguan seksual kan. Dia tak semestinya dia ada atau tidak ada. Pokoknya ialah Dewan Undangan Negeri tak boleh buat dan ia adalah kuasa parlimen. Jadi apa yang jelas saya faham ialah undang-undang itu dibatalkan kerana kuasa tidak ada pada Dewan Undangan Negeri. Bukan kerana sudah ada undang-undang pada peringkat persekutuan. Atau bukan kerana ia adalah hukum syarak maka ia dibatalkan. Bukan. Ia adalah kerana kuasa menggubal itu bukan berada pada pihak yang betul. Jadi itulah yang mahkamah menyatakan dia bukan isu pertindihan tetapi ia adalah isu kompetenan penggubal undang-undang itu. Baik, jelas. Dan apabila berlakunya isu yang berbangkit ni, banyak pihak khususnya kita tengok Datuk kaum Melayu nak cerita. Banyak sangat bagi komen tentang isu ni. Ada yang sehingga parodikan isu ini dan ada juga pihak yang sehingga mengambil kesempatan tentang isu ni. Sebab kita tengok kalau kita dah baca alasan penghakiman mahkamah tu, dilihat terang. Keputusannya dia kata mahkamah Dewan Undangan Negeri tak ada bidang kuasa untuk buat keputusan, untuk buat undang-undang seperti yang dicabar oleh competition. Jadi sentimen Melayu ni Datuk dan pihak-pihak yang mengambil kesempatan, yang memberi komen-komen lain tentang isu ni Datuk. Macam mana kalau kita nak bincang tentang isu ni? Datuk nak bagi komen sedikit. Okey. Saya melihat macam begini ya. Dan memanglah oleh kerana bila sebut mahkamah syariah, apatah lagi digambarkan dengan gambaran-gambaran pandangan-pandangan yang ditambahkan secara tidak tepat. Mengambil contoh katakan termasuk dalam ceramah, dalam parodi, dalam pelbagai cerita yang menggambarkan seolah-olah kuasa mahkamah syariah itu diambil. Mahkamah syariah telah pun dikapankan. Mahkamah syariah itu telah di Black Friday kan. Maka sebab itu orang jadi marah sehingga kadang-kadang dalam ceramah pun saya tengok ada dalam YouTube, ada dalam media sosial yang disebutkan bahawa di Malaysia kalau sekiranya arak ada yang halal, ada yang haram. Judi ada yang halal dan ada yang haram. Dan soalan itu dilontarkan begitu saja kepada publik dan kemudian yang arak halal ni ialah yang berlesen, yang tak berlesen itu jadi haram. Maksudnya termasuk judi. Saya daripada awal sewaktu saya berada di dalam kabinet dulu, saya sebut kepada kabinet, saya kata sebenarnya kewujudan mahkamah syariah yang ada di seluruh Malaysia 14 buah negeri ini dengan keunikan jadual 9 senarai 2 ini, iaitulah senarai negeri untuk mengambil tindakan dan membina undang-undang daripada situ, ialah uniknya ialah bila sebut saja judi, lesen dan tidak lesen itu ialah untuk yang bukan Islam. Sebut arak untuk yang berlesen dan tidak berlesen itu, dan untuk minum ialah yang bukan Islam. Sebab tu saya kata kalau pergi Genting Highland, di pintu masuk tu pun dah ditulis dah.
yang Muslim tak dibenarkan masuk. Kemudian tunjukkan IC. Dan kalau tunjuk IC pun, sebab tu dalam IC kita ditulis itu status agamanya ialah Islam. Sebab kalau bila mana tidak ada status agama, ada cara-cara yang tertentu nak melepaskan diri. Sebab tu dalam mahkamah syariah, saya kata tadi kalau balik pada IC tadi, ada status agama tu, termasuk juga bila bulan Ramadan, ada undang-undang dalam mahkamah syariah, dalam undang-undang Islam, boleh untuk supaya dia tak puasa. Dan kalaulah dia cuba buat cakap macam tak faham Melayu, dia cakap bahasa ambil utara Thailand ke, dia ambil bahasa orang putih ke, dia buat tak faham cara orang tanya Melayu, dia jawab lain, dengan alasan cuba nak mengelak daripada dia ni bukan Islam, IC tunjuk. Dalam tu sudah status di situ terkandung agamanya apa. Jadi nak lari daripada hari Jumaat dan sebagainya. Saya nak sebutkan bahawa balik kepada tadi, kalau mahkamah syariah kita katakan bila mana orang yang main judi, tak nanti genting mungkin bangli tempat hebat, dia pergi main di tempat-tempat yang had lain, macam ada dalam kawasan-kawasan bandar-bandar tertentu yang majoriti bukan Islam, ada di sana dijual dengan sport totonya, 4D-nya dijual dengan segala macam. Dalam mahkamah syariah saya nak sebut, bukan soal beli lagi. Beli itu memang dah boleh ambil tindakan penguatkuasaan. Bahkan dalam peraturan secara umum saya sebutkan, ada orang yang naik motosikal, hujan, berhenti di bawah kedai tersebut untuk berteduh daripada hujan, walaupun dalam koceknya tak ada kertas tulis, tak ada dalam poket, tak ada dia pegang dan sebagainya, dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dia berada di premis tu. Di premis tersebut. Maknanya betapa penguatkuasaan, betapa peraturan dalam mahkamah syariah itu sudah ada. Artinya yang saya cuba nak huraikan ialah tidak ada dalam, walaupun ada judi berlesen ke tanpa lesen ke, arak berlesen ke tanpa lesen ke, yang Islam memang tidak dibenarkan dan tak boleh, dan ada undang-undang. Bercakap soal penguatkuasaan ni cerita yang lain. Ini urusan yang lain soal penguatkuasaan, tapi saya bercakap soal undang-undang. Jadi artinya bukan sewenangnya meletakkan kesalahan pertuduhan, inilah tanggungjawab satu pihak yang tidak mengambil tindakan dan sebagainya. Sebab sudah ada peraturan dan juga sekatan-sekatan kepada perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Maksudnya pemerintah ulil amri ni dah buat dah guideline dia. Sudah mengadakan, bukan takat guideline, ada undang-undang pun untuk dia ambil tindakan kalau sekiranya orang Islam melakukan perkara yang tersebut. Jadi mana mungkin kita nak pergi bercakap di dalam media yang macam tu rupa, dan kita lontarkan maklumat-maklumat yang salah kepada publik, dan publik ingat bahawa kita bercakap ini satu perkara yang betul. Jadi sebab itu kita kena faham daripada awal lagi orang Islam tak dibenarkan. Sebab itu saya pernah sebutkan bila selepas saya dah tidak berada dalam barisan kabinet, Menteri Agama panggil saya sebutkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, apa tu sebagainya adalah amalan syaitan, fajtanibu. Ayat pengharaman arak ni, ayat pengharaman judi ni sejak daripada dulu sampai sekarang tidak pernah dihalalkan, dan juga adalah haram sejak daripada ayat turun, dan begitulah yang dipertahankan oleh pihak kerajaan Malaysia. Maksudnya kesimpulan yang saya dapat rumuskan sedikit, Datuk cerita ni dalam undang-undang Malaysia, selain daripada apa yang dicabar oleh ini, undang-undang Islam tu dah ada. Banyaknya dah ada. Jadi bila orang main sentimen undang-undang Islam di Malaysia ni terhakis, terhapus apa semua tu, tak betul lah Datuk. Ya, setuju dengan saya. Okey. Prof, saya nak tanya, sebab sebelum kita ambil sedikit latar belakang daripada kes Ni Elin, tahun 2021 sebelum tu dah ada satu kes Iki Putra Mubarak di Selangor. Usulnya lebih kurang sama. Dan kemudian kes Ni Elin, dan kemudian ini sudah berlaku di Selangor dan di Kelantan. Kemungkinan perkara ini boleh berlaku di enakmen jenayah negeri-negeri lain juga. Okay. Jadi bagaimana ni Datuk untuk kita nak cuba menyeragamkan ataupun kita nak move forward tentang isu ini, Datuk? Apakah perlu berlakunya pindahan perlembagaan ataupun apa pendapat Datuk tentang perkara ini?
kesan daripada keputusan ni, walaupun ada negeri-negeri yang mempunyai undang-undang yang sama, ia tidaklah secara automatik membatalkan semua undang-undang di negeri-negeri lain. Ia perlu ada satu permohonan lain yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai local standard ataupun hak untuk mempersoalkan perkara tersebut. Itu yang kita perlu faham. Jadi walaupun dengan keputusan ini pada peringkat Mahkamah Persekutuan ini, ia hanya melibatkan negeri Kelantan dan negeri-negeri lain masih lagi boleh menggunakan undang-undang tersebut, undang-undang yang sama. Jadi walaupun mungkin pada moralnya kita merasakan negeri-negeri lain itu tidak boleh melaksanakan undang-undang, tapi dari segi legalnya undang-undang itu adalah masih sah sehingga ia dibatalkan. Masih wujud dan sah dan boleh digunakan di negeri-negeri yang tidak terlibat dalam kes berkaitan dengan undang-undang syariah negeri Kelantan ni. Itu pertama yang kita kena faham. Yang keduanya, sekiranya ada pihak-pihak yang ingin mencabar undang-undang yang sama di negeri-negeri lain, pada saya ia sama juga dengan kes ini yang mana ia dibenarkan oleh undang-undang. Jadi apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak negeri bagi mengelakkan secara mengelakkan secara langsung dibawa ke mahkamah. Jadi ada perkara baik dan ada perkara yang perlu dikaji dengan lebih rapi supaya apa juga tindakan yang kita lakukan itu akan mendatangkan manfaat kepada syariah, kepada umat Islam dan kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Baik, tadi Datuk ada sebut yang antaranya yang menjadi sedikit menghalang adalah preclusion clause, kan Prof, yang jadi punca antaranya yang menyebabkan bidang kuasa negeri tidak dapat mengatasi bidang kuasa persekutuan. Dan saya dapat menyatakan bahawa antara sebabnya Datuk Seri, boleh tak saya kata, sebab preclusion clause ni yang mana negeri tak boleh buat bidang kuasa persekutuan, dan juga wujudnya satu RUU 355 Undang 5355 yang menyatakan bahawa undang-undang kesalahan undang-undang jenayah di Mahkamah Syariah tak boleh lebih 3 tahun penjara, 6 kali sebatan dan RM5,000 denda, yang menjadikan Mahkamah Syariah ni seolah-olah dia punya bidang kuasa dia agak sedikit terhad. Okey. Mengenai RUU 355 ni, Datuk, adakah sepanjang Datuk menjadi Menteri Agama dan zaman tempoh Datuk ada tak satu proses yang telah berlaku untuk kita cuba menaikkan ataupun meminda RUU ini? Adakah Datuk? Boleh Datuk cerita sedikit? Baik. Yang pertama sekali, sebelum saya nak sebut tentang RUU ni, saya nak mengajak semua pendengar untuk dapat melihat dan juga dapat merenung balik sekejap 9 hari bulan yang lalu, Februari, di mana pada hari tersebut mahkamah telah membuatkan keputusan. Walaupun dalam keadaan yang pelbagai rasa, persepsi yang lahir daripada pelbagai pihak, semua masyarakat, sebab saya merasakan gini, kita boleh saya katakan 68% penduduk Malaysia adalah terdiri daripada orang Islam. Tentunya golongan majoriti ini adalah merupakan golongan yang semuanya sekali, mau tak mau, sedar tak sedar, kita adalah kelompok yang terlibat. Jadi saya cukuplah kita bermain sentimen politik ni. Orang ni kata dia nak menjorai isu dan sebagainya. Sebenarnya saya bercakap di beberapa tempat, saya beritahu sejak daripada kemerdekaan, kebetulan oleh kerana selepas merdeka, yang menjadi kerajaan yang memegang teraju memerintah ialah Barisan Nasional, dan sejak itu kewujudan Mahkamah Syariah, dan daripada kewujudan Mahkamah Syariah bersama-sama dengan sivil dan sebagainya bergerak seiring, maka UMNO daripada masa ke semasa, daripada tempoh ke tempoh memperkasakan Mahkamah Syariah
Jadi sebab itu mana mungkin akan ada tuduhan bahawa kita mengabaikan, kita mencuaikan, kita membelakangkan dan sebagainya. Sebab kita yang mempertahankan sejak daripada awal, pelantikan hakim dan sebagainya, digaji, diberikan peruntukan oleh pihak kerajaan, sehingga sampai pada hari ini pun kerajaan memperuntukkan. Baik, maka sebab yang demikian, kalau kita perhatikan, saya kata mengimbau balik sekejap 9 hari bulan Februari itu, maknanya walaupun dalam keadaan penuh kedukaan mungkin barangkali, tetapi pihak mahkamah juga sendiri telah meletakkan satu keputusan bahawa ianya bukan soal merendahkan mahkamah syariah, bukannya untuk nak meletakkan mahkamah syariah itu ke samping, tetapi ialah untuk tujuan mengasingkan apa yang disebutkan tadi, yang kita katakan, yang Prof sebutkan bahawa kuasa yang parlimen di perlembagaan telah memutuskan kuasa di peringkat persekutuan dan kuasa di peringkat DUN negeri masing-masing. Maka daripada itu saya dapat melihat bahawa inilah apabila Mahkamah Persekutuan telah menyebut bahawa senarai 2 itu jadual 9 adalah senarai negeri secara khusus dan tertulis dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan bahawa mahkamah syariah adalah diiktiraf wujud oleh perlembagaan negara. Maka di atas kewujudan ini, maka balik kepada tadi, kita mengusahakan, sebab tu saya katakan, kalau usaha yang untuk tujuan menambah baikkan RUU ni, semasa saya berada dalam kabinet kerajaan, saya telah pun menubuhkan satu jawatankuasa pada tahun 2014. 2014 saya ingat Prof Syam pun ada dalam tahun itu. Prof Syam pun ada di dalam jawatankuasa untuk memperkasakan RUU 355. Dan ya, kita pada waktu itu merentasi batas politik. Sebab itu kita duduk bersama dengan PAS, kita duduk bersama dengan semua rakan-rakan NGO, kita duduk bersama dengan semua badan-badan yang mahukan RUU ni dipertingkatkan. Dan sebagaimana yang Aiman sebutkan tadi bahawa 355 ini kita hanya memberikan dia punya kuasa hukuman kepada mahkamah syariah tidak lebih daripada 6 kali sebatan. Dan saya nak kena betulkan persepsi, sebatan ini sebatan syariah, bukan sebatan sivil. Ramai tak tahu. Ramai tak tahu. Maka sebatan syariah ini ialah sebatan yang dilaksanakan di dalam penjara sebagaimana di dalam sivil juga, mahkamah sivil. Tetapi saya nak sebutkan ada satu kes yang unik di Sabah, pernah dilaksanakan terus di dalam mahkamah pada waktu tersebut, dan pasangan melakukan perzinaan ini disebat lelaki dan perempuannya, dan yang perempuan ni dia pakai kasut tumit tinggi kebetulan. Tapi selepas disebat 6 rotan, dia balik dengan kasut tu tanpa perlu kena dibawa ambulan ke, perlu maksud saya bukan tujuan saya nak mengungkit cerita untuk keaiban, tapi saya nak bayangkan sebatan syariah ini adalah sebatan yang di sana bertujuan untuk memberikan kesedaran, untuk memberikan nilai kemanusiaan kepada dia dalam masa yang sama, untuk menyedarkan bahawa dia telah melakukan kesalahan. Jadi artinya sebatan 6 itu tidak pada pandangan kita, sedangkan ini mahkamah syariah dan 3 tahun penjara itu maksimum, dan RM5,000 denda. Dan pada saya, bila saya tengokkan dalam mahkamah sivil, mahkamah yang paling rendah sekalipun, di magistrate pun hakim-hakim di dalam mahkamah tersebut boleh menjatuhkan hukuman RM10,000 lebih daripada RM10,000, dan boleh diberikan hukuman yang lebih berat daripada itu. Sedangkan ketua hakim mahkamah syariah baik di negeri ataupun di pusat yang amat arif, mahkamah syariah hanya mempunyai bidang kuasa denda tak lebih daripada RM5,000. Yang amat arif di dekat mahkamah syariah tidak boleh mendenda lebih daripada 3 tahun penjara, dan tidak lebih daripada 6 kali sebatan syariah. Jadi maka sebab itu kita melihat daripada 2004 sangat sampai waktu dan ketikanya untuk kita pindah tersebut. Sebab itu kita mencadangkan pada waktu tersebut RM100,000 denda, kita mencadangkan untuk hukuman sebatan sebanyak 100 rotan, dan kita cadangkan
penjara iaitu 30 tahun. Maka roadmap itu kita berjalan. Cuma di tahun 2017 ada permohonan untuk usul private member bill. Private member bill di dalam parlimen. Maka parlimen memang ada peruntukan untuk private member bill. Maka keadaan itu ialah, walaupun saya ingat lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib pada masa itu sebagai Perdana Menteri sangat concern dalam hal untuk nak mengangkat martabat Mahkamah Syariah dan RUU 355 ini, di mana beliau telah mengadakan perjumpaan berapa kali dengan tim dan juga saya memberikan penjelasan takat mana roadmap sedang berjalan dan sebagainya, dan bahkan dipanggil khusus di pejabat beliau apabila ada pandangan-pandangan, sebab ada juga pandangan di luar sana dan di dalam, terutamanya mereka yang tidak faham mengatakan ini floodgate kepada perkara yang lebih besar, mengambil alih mahkamah sivil sebagainya. So kita tak, mahkamah syariah khusus hanya untuk kepada orang Islam semata-mata. Uniknya di Malaysia, kita ada dua set yang sangat memberikan hanya khusus kepada orang Islam dalam pada perkara yang tidak ada di dalam mahkamah sivil, dan termasuk Islam dan juga bukan Islam dalam mahkamah sivil, tetapi untuk Islam di dalam mahkamah syariah. Sangat concern, dan bahkan betapa sangat prihatinnya sekarang ni Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sekarang, dan pada waktu itu sebagai Timbalan Perdana Menteri, Ketua WIP Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi telah memanggil semua ahli-ahli parlimen Islam, semua ahli parlimen Islam yang pembangkang yang kerajaan di parlimen, untuk saya perjelaskan apakah pindaan 355 ini dan apa intipatinya, kenapa, mengapa dan bagaimana. Kita dah perjelaskan di situ sebelum ni. Dan saya ingat lagi waktu nak tujuan pembentangan usul persendirian ni, Datuk Najib panggil sendiri Wakil PAS Haji Hadi, Datuk Tuan Guru Haji Hadi, panggil juga Syed Usaha Agung PAS sekarang ni Datuk Taqiyuddin, yang mempunyai latar belakang undang-undang, saya, Datuk Zaid, di parlimen pada waktu tersebut. Sebab usul persendirian adalah usul yang paling bawah dalam senarai untuk dibincangkan dalam parlimen. Jadi macam mana nak susun NATO? Saya masih ingat lagi waktu saya diarahkan untuk pergi jumpa dengan speaker pada waktu tersebut. Speakernya ialah Tan Sri Pendekar Amin. Pendekar Amin kata, "Datuk, bagaimana aku mau pindah ini? Ini urutannya, senarainya paling bawah. Kalau kamu ada hadis yang dhaif pun bagi tahu pada aku untuk aku bantu kamu." Saya cakapkan di sini bertujuan untuk nak menceritakan betapa kerajaan sangat concern. Sebab itu saya fikir akhirnya dalam bab yang seperti ini kita kena lupakan border dalam menyakitkan salah orang tu, salah orang ni. Berhentilah menyanyi lagu Bangau oh Bangau, berhentilah menyanyi lagu Nyet-nyet semut siapa sakit, lari naik di atas, biar yang di bawah kena pijak, kena gigit. Maka sebab itu hal ini adalah kes yang berkaitan dengan petition daripada Niilin kepada Mahkamah Persekutuan, yang bukan daripada pihak parti dan sebagainya kita ini. Dan kita melihat cabarannya ialah dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Maka mai kita duduk bersama, kita fikirkan untuk kita mengubah, sebab hal ini adalah hal yang berkaitan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ialah urusan untuk umat Islam di Malaysia. Jadi dengan ringkas, Datuk Seri setuju kena ada political will yang kuat. Ya. Kan? Sama-sama. Sebab nak bawa ke parlimen ialah orang-orang politik, orang-orang yang menang dalam pilihan raya. Jadi kena ada political will, dan kerana political will itulah sejak daripada dulu UMNO mengambil teraju dan mengadakan semua pindaan-pindaan dan juga pembangunan kemajuan mahkamah yang ada di Malaysia. Baik. Sedikit saja. Kita dah hampir di penghujung. Baru-baru ni kalau ikut Majlis Kebangsaan Haliwan Islam Prof. Mahathir Datuk telah menyatakan bahawa yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor sendiri yang merupakan satu jawatan kuasa, untuk dengan segera Sultan Selangor telah titahkan untuk kita hormati keputusan ini, dan juga telah ditemukan satu jawatan kuasa untuk berbincang mengenai pemerkasaan Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebagai penutup, Datuk, boleh Datuk ceritakan apakah sedikit apa yang perlu kita usahakan untuk perkasakan Mahkamah Syariah ini,
dan sebagai untuk menjadikan mahkamah syariah ini sentiasa dipandang tinggi dan tidak direndahkan oleh pihak-pihak lain. Saya fikir usaha kerajaan sebelum ini sangatlah menyerlah, terutamanya dalam pengukuhan undang-undang itu sendiri dan juga pengukuhan mahkamah itu sendiri. Sebagai contoh, usaha telah dilakukan melalui Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang urusianya JAKIM dari dahulu, itu untuk menyeragamkan undang-undang yang berada di negeri-negeri. Kemudiannya JAKIM sebagai sekretariat kepada MKI, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini telah melaksanakan pelbagai program bagi memastikan negeri-negeri ini sentiasa menjaga kedudukan mahkamah syariah, meningkatkan capability para hakim, credibility mereka dan juga kedudukan mereka sebagai hakim di mahkamah yang penting ini. Dan pelbagai lagi perkara tentang penyusunan perundangan Islam dan juga pentadbiran Islam. Sebab pergerakan mahkamah syariah ini juga ia bergantung kepada pentadbiran perundangan Islam itu sendiri, dengan pendakwanya, dengan penguatkuasanya, dengan undang-undang yang ada di negerinya, dengan personal pegawai-pegawai di mahkamah, dengan susun atur dan tadbir urus mahkamah itu sendiri. Kerajaan pada dahulu telah menubuhkan JKSM untuk memastikan mahkamah syariah ini sentiasa dapat diangkat kedudukannya dan hakim-hakim itu dapat juga diangkat kedudukannya. Jadi di sini pada peringkat persekutuan, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam dan agensi-agensi kerajaan yang ditubuhkan pada peringkat persekutuan seperti JAKIM dan JKSM dapat memainkan peranan untuk memastikan perundangan syariah dan mahkamah syariah itu sentiasa berada pada tempat yang dibanggakan oleh kita. Dan seterusnya saya percaya jawatan kuasa yang ditubuhkan dari dahulu sampai sekarang, pelbagai jawatan kuasa telah ditubuhkan. Semasa Datuk Seri menjadi Menteri Agama pada ketika itu, ada satu jawatan kuasa besar yang ditubuhkan yang mempunyai 7 clusters. Dan itu sekiranya disepadukan, dia akan dapat membantu kebaikan-kebaikan nambah baik atau memperkasakan dan memperkukuhkan perundangan syariah dan mahkamah syariah. Dengan adanya jawatan kuasa baru dalam usaha kerajaan semasa untuk membaik pulih mungkin reputasi mahkamah syariah, ianya perlulah menjadi satu jawatan kuasa yang menangani permasalahan atau memperkukuh mahkamah syariah secara holistik dalam pelbagai dimensi, mengukuhkan mahkamah itu sendiri dari dulu untuk mencadangkan beberapa hierarki mahkamah atau tier mahkamah itu. Sudah bertahun-tahun cadangan itu dibuat dan ia masih lagi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di negeri-negeri. Jadi di sini bukan sahaja jawatan kuasa pada peringkat persekutuan, jawatan kuasa pada peringkat negeri juga perlu digembling supaya apa yang mahu dilakukan oleh para pakar dalam jawatan kuasa ini boleh dilakukan terlebih dahulu di negeri. Sebab ia semuanya bermula di negeri. Islam itu pada urusan pentadbirannya banyak dilakukan di negeri. Jadi negeri-negeri perlu mengambil inisiatif dan tidak hanya menunggu kepada apa yang dilakukan pada peringkat persekutuan. Jadi sangat jelas apabila titah Tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini mengharapkan, baginda menitahkan dan berharap supaya pelbagai dimensi pembaharuan kepada Islam ini dapat dilakukan. Tapi tidak mungkin untuk jawatan kuasa tersebut mencapai natijah atau matlamat, mencapai maqasid atau tujuan-tujuan ia ditubuhkan sekiranya tidak ada kesinambungan pada peringkat negeri. Jadi saya percaya dengan adanya JKSM boleh dijadikan satu landasan
untuk negeri-negeri ini bersatu dan bersama-sama menambah baik mahkamah syariah. Dan saya perlu sebut bahawa apa yang penting di mahkamah syariah ialah kebebasan badan kehakiman. Dalam kes Indira Gandhi pada tahun 2018 dinyatakan bahawa mahkamah syariah ini seumpama sebuah tribunal yang dalam konteks kehakiman ia tidak mempunyai kuasa kehakiman penuh. Ini perlu, dan cabaran ini telah berlaku dalam keputusan kes Indira Gandhi sejak 2018. Jadi amat menyedihkan sekiranya negeri tidak mengambil peluang ini sebaik mungkin untuk memperkasakan kedudukan mahkamah syariah dengan memperkasakan kebebasan kehakiman. So, dalam konteks badan kehakiman, pelbagai perkara kita perlu lakukan untuk memastikan hakim-hakim itu bebas. Dan ini pernah dan dah banyak diusahakan pada peringkat persekutuan dengan skim guna sama di bawah JKSM. Jadi di sini saya percaya usaha-usaha untuk penambahbaikan mahkamah syariah itu boleh dilakukan dengan pelbagai dimensi. Dan ia bukan satu cara sahaja. Ia perlu dilakukan oleh pelbagai pihak dan ia perlu juga bekerjasama. Pelbagai pihak itu perlu bekerjasama dan semua fasilitis ataupun infrastruktur yang ada perlu digemblengkan. Dan sebagai perakhir, saya menjunjung kasih ke atas Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kerana kebaikan Islam, penambahbaikan Islam, pengukuhan Islam, termasuklah pentadbiran Islam, dakwah Islam dan sebagainya berada di bawah payung Duli-Duli Tuanku. Maka sekiranya Majlis Raja-Raja melalui Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam dapat memberi perhatian yang sewajarnya dan sepenuhnya, saya percaya syiar dan syariah Islam akan menjadi sangat kukuh dan kuat di negara kita. InsyaAllah. Sedikit kata-kata akhir daripada Datuk tentang. Baik, saya melihat kita berada di penghujung. Kalau itu pun nak cakap banyak lagi ni. Tapi saya nak melihat bahawa yang pertama sekali ialah kesan daripada apa yang telah berlaku pada 9 hari bulan Februari yang lalu, Mahkamah Persekutuan di atas keputusan petition yang telah dibuat oleh Ni Ilin. Maka saya menyebut bahawa kita sebagai rakyat dan berterima kasih yang Prof sebutkan tadi, menjunjung kasih kerana MKI yang dahulunya pengurusi adalah Perdana Menteri, tapi sekarang ini Majlis Raja-Raja telah pun memberikan arahan untuk supaya dipengurusikan oleh salah seorang yang dipilih daripada duli-duli raja negeri, iaitulah sekarang ni ialah yang pertama ialah Tuanku Sultan Selangor. Jadi dalam masa yang sama timbalannya ialah Perdana Menteri. Saya melihat ini satu peluang yang sangat baik pada masa sekarang ini, dan pada saat dan ketika ini kita sangat faham bahawa semua orang melihat bahawa sudah ada alert, kesedaran. MKI Majlis Kebangsaan Islam telah pun bermesyuarat baru-baru ni, bersidang dan telah pun membuat arahan. Tuanku sendiri telah menitahkan ujung tahun ini nak dilihat bahawa seluruhnya siap daripada persiapan untuk pemerkasaan dan juga penjelasan kepada senarai 1 jadual persekutuan dan senarai 2 ini, jadual DUN ini mengikut jadual 9 nak dibetulkan. Satu. Yang keduanya ialah kita melihat yang berhormat Menteri yang menjaga hal agama juga sendiri pun telah pun memberikan kenyataan tentang komitmen daripada agensi kerajaan khususnya JAKIM sebagai urustia kepada MKI dan juga termasuk JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah. Jabatan Kehakiman Syariah juga sangat alert. Jadi seluruh Malaysia, saya tak naklah sebut kata macam ikan kena tuba, pakat pening, tetapi kutip sebanyak mungkin, laksanakan sebanyak mungkin. Sebab Prof dah sebut tadi, mahkamah ni ada pelbagai dalam keadaan yang kita tengok nak mempertingkatkan 355, nak bincangkan soal tiers ataupun tingkatan-tingkatan mahkamah sivil dah ada sampai 5, daripada magistrate sectionnya sehingga sampai mahkamah tinggi, mahkamah rayuan sampai mahkamah persekutuan. Di syariah baru 3. Kita ada mahkamah
rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah. Kalau ada kes yang bermula di mahkamah rayuan, kita dah mahkamah tinggi, kita pergi satu tier lagi dah tak boleh nak pergi dah, selepas daripada tu dah habis dah mahkamah untuk kita nak bincang. Jadi pemakasaan di konteks itu, pemakasaan dalam konteks pula pentadbirannya. Kalau kita tengok pentadbirannya, penyiasatnya, daripada hakimnya, penyiasatnya sampailah juga pendakwanya, memerlukan kepada jawatan yang senior. Maksud saya ialah apabila berdepan dengan lawyer-lawyer yang, oleh kerana sekarang ni lawyer daripada sivil yang melaksanakan amalan guaman juga untuk mahkamah syariah mempunyai pengalaman yang sangat luas, tapi bagaimana nak didepani oleh pendakwa-pendakwa yang hanya berada di peringkat yang orang kata apa, baru terdedah dengan perundangan mahkamah syariah. Jadi banyak sangat untuk perlu kita perkasakan, dan termasuk juga bukan kata hanya pendakwanya, hanya dia punya penyiasatnya, hakim-hakimnya, tingkatan mahkamahnya. Saya fikir bangunan mahkamah syariah itu pun sendiri perlu dilihat balik. Banyak sangat yang masih lagi dhaif, terutamanya di daerah-daerah dan sebagainya. So saya harap peluang yang ada ini, dasarkan kepada 9 hari bulan yang lalu, jadikan ia peluang yang terbaik untuk kita mengangkat martabat mahkamah syariah dan juga perlembagaan negara kita Malaysia. Wallahu a'lam. Baik, kita sudah di penghujung, dan saya ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita hadir pada hari ini, dan secara ringkas saya dapat simpulkan bahawa sepatutnya kita pada hari ini perlu berasa sedikit bersyukur kerana dalam keadaan yang mana kita punya Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan juga bersama dengan political will yang ada daripada ahli politik kita pada hari ini, kita berharap kita sama-sama dapat mengebelin tenaga untuk memperkasakan mahkamah syariah di negara